Dan sekarang ini saya berada dalam kerajaan tetapi berkongsi kuasa dengan musuh lama saya. Musuh lama saya, musuh lama parti saya, UMNO dan Barisan Nasional. Dan ini bukan satu perkara yang mudah untuk kita lalui saat-saat untuk bersama setelah kita bergaduh dan bertempur sekian lama. Baik, Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Janah Jalidar, dan tetamu istimewa yang dibawa khas dalam program Temu Bola Eksklusif Suara TV. Baik, sebelum itu sedikit latar belakang tetamu khas kita pada hari ini. Di sebelah saya kini seorang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Jamaluddin Haji Alias, seorang ahli politik Malaysia dari UMNO Barisan Nasional. Dan beliau kini berkhidmat sebagai Exco Kanan Negeri Sembilan, Adun Petang dan Ahli Parlimen Jelebu. Di peringkat parti pula, beliau merupakan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama-sama Suara TV pada hari ini. Baik, Datuk Seri, kita ingin terus kepada soalan yang akan saya ajukan sekarang ini. Jadi Datuk Seri, kita nak bertanya sedikit mengenai kalau kita imbas semula PRN Negeri Sembilan yang lepas. Nampaknya rakyat di Negeri Sembilan ini sudah menerima gabungan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional negeri itu. Jadi Datuk Seri sebagai pengarah Pilihan Raya pada negeri itu, mungkin boleh kongsikan sedikit bersama Suara TV apa cabaran-cabaran atau bagaimana Datuk Seri meyakinkan rakyat di negeri ini untuk menerima gabungan tersebut, dan terutama juga dalam kalangan ahli-ahli UMNO itu sendiri yang selama berpuluh-puluh tahun kita tahu telah didoktrin bahawa PH terutama DAP yang bukan sahaja musuh utama parti ini, malah dikatakan juga musuh kepada bangsa dan agama Islam. Mungkin boleh komen sedikit. Ya, terima kasih Janah. Ini adalah merupakan satu perkongsian pengalaman yang sangat berharga bagi saya lah. Kerana pilihan raya negeri yang dia jalankan, terutamanya di Negeri Sembilan, bagi saya itu adalah merupakan satu saat dan juga peristiwa yang sangat mencabar, sangat berharga bagi saya. Apatah lagi dalam keadaan dan suasana yang begitu singkat. Saya dilantik dan diberi mandat oleh Yang Amat Berhormat Presiden UMNO sebagai Ketua Perhubungan UMNO Negeri Sembilan dalam tempoh tidak sampai 3 bulan sebelum diumumkan diadakan pilihan raya negeri. Apatah lagi ketika saya dilantik di awal Ramadan seperti hari inilah, seperti hari ini. So, dalam keadaan parti yang pada saya sudah mula kehilangan sokongan di kalangan masyarakat, terutamanya orang Melayu, dan Parlimen hanya mampu mempertahankan 26 kursi Parlimen sahaja, kursi UMNO di seluruh negara, dan dianjurkan semula diadakan pula pilihan raya negeri. Dan apabila saya diberi mandat sebagai Menteri Perhubungan, tugas utama saya ialah nak meletakkan kembali UMNO dan Barisan Nasional menjadi sebahagian daripada kerajaan di Negeri Sembilan. Kalaupun tidak mengampalai kerajaan Negeri Sembilan pada ketika itu, kerana itu adalah landasan ataupun percubaan kali pertama di mana kerajaan perpaduan digandingkan ke semua komposisi parti dan kerajaan perpaduan berhadapan dengan pilihan raya dalam keadaan yang satu sama satu, di mana mewakili kursi kerajaan perpaduan, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan berhadapan dengan Pakatan Nasional selain daripada calon-calon yang lain. Dan apabila tugas dan tanggungjawab ini diberikan kepada saya telah mengambil satu tekad, yakni menerima cabaran dan godaan ini, dan saya gandingkan ke tekad saya ini dengan kesemua pimpinan, terutamanya di bahagian-bahagian
Saya berjumpa dengan Ketua UMNO bahagian dan termasuk pimpinan Departemen Negeri dan juga PRB, dan alhamdulillah ya Jana, saya diterima oleh kesemua pimpinan parti di peringkat bahagian-bahagian untuk mempunyai satu matlamat, yakni mengambil semula ataupun meletakkan parti UMNO khususnya dan Barisan Nasional di peringkat kepimpinan kerajaan negeri pada waktu itu. Jadi kan itu kita bergerak terlalu pantas. Sepanjang Ramadan saya tidak punya masa untuk keluarga, saya tak punya masa untuk diri saya, dan malah saya juga tidak punya banyak masa untuk kawasan yang saya wakili, yakni di Parlimen Ilmu. Saya turun ke peringkat akademi, berjumpa dengan pimpinan parti, berjumpa dengan rakyat dan masyarakat pada setiap hari waktu Ramadan, berbuka puasa dengan mereka, berterawih dengan mereka, dan kami teruskan usaha untuk meyakinkan rakyat bahawa kerajaan perpaduan ini adalah merupakan satu formula baru di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk kepentingan rakyat di kalangan pelbagai kaum dan bangsa. Ini bukan mudah, Jana. Macam Jana sebut tadi bahawa bukan mudah orang Melayu nak terima kerjasama antara UMNO dan juga Pakatan Harapan. Dan lebih-lebih lagi ada di dalam itu. Kerana doktrin pemikiran masyarakat Melayu waktu itu sudah ditebali oleh perasaan benci. Asuhan ini dibuat oleh Mahathir Mohamad. Asuhan ini dibuat oleh pemimpin UMNO dulu juga. Saya tidak menyalahkan pimpinan UMNO dulu. Mungkin waktu itu pemimpin UMNO terlalu bekerja kuat ataupun struggle untuk meletakkan semangat kemelayuan yang begitu tebal di kalangan masyarakat. Jadi itu okeylah, tak apalah. Jadi tugas saya bukan mudah untuk meletakkan satu formula ataupun nak meletakkan satu penerimaan pemikiran masyarakat terhadap kerajaan perpaduan, terhadap kerjasama ini. Bukan mudah. Tapi tidak mustahil. Kerana itu saya mengambil pendekatan bersama kawan-kawan. Kita nak jelaskan kepada rakyat apa itu kerjasama gandingan kerajaan perpaduan untuk kepentingan rakyat. Bila penjelasan kita buat di masa ke semasa dan dalam tempoh 3-4 bulan sebelum hari pengundian itu tidak cukup bagi saya. Tidak cukup bagi pimpinan parti untuk menjelaskan kepada keseluruhan dan mesti dapat dijiwai oleh setiap masyarakat, terutamanya orang Melayu, itu tak cukup. Kerana itu kita kehilangan beberapa sokongan yang begitu ketara, terutamanya di kawasan Felda. Majoriti kita menang, tetapi majoritinya menampakkan pengurangan yang begitu banyak. Walaupun kita menang, dan UMNO kehilangan 3 kerusi, yakni Bagan Pinang, Gemas dan juga di Seting, kawasan Felda. Yang kedua itu adalah kawasan yang didominasi oleh tentera. Jadi apabila ini semua berlaku, maka kehilangan sokongan itu juga berlaku kepada Parti Pakatan Harapan. Kerana mereka juga mengalami masalah yang sama, terutamanya dalam soal sokongan orang Melayu. Dan saya dapati itu adalah satu kejayaan kepada UMNO di Negeri Sembilan dalam keadaan kita menghadapi suasana penolakan sokongan oleh masyarakat. Tetapi di Negeri Sembilan kita mampu bertahan untuk 14 kursi daripada 17 kursi. Dan saya fikir itu satu permulaan titik tolak kepada UMNO untuk terus bangkit dan kukuh di Negeri Sembilan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan formula baru bagi tahun-tahun yang kehadapan. InsyaAllah UMNO akan terus kukuh, UMNO akan terus bertahan, apatah lagi dalam menghadapi suasana kehidupan, suasana masyarakat, suasana urus takbir yang baru di dalam sekolah, insyaAllah. Baik, kita sudah pun tahu dan diri Datuk Seri menyebut hak pengorbanan untuk menerangkan dalam segi bentuk kepada akademi dan sebagainya. Jadi mungkin kita ingin tahu juga selepas kemenangan gabungan tersebut, NWH seterusnya menerajui kerajaan negeri. Datuk sendiri memegang 2 portfolio pada kali ini dalam kerajaan di mana kedua-dua portfolio ini merupakan portfolio kanan. Jadi pertama kali Datuk bekerjasama dengan kerajaan dan bagaimana gerak kerja yang mereka lakukan oleh pasukan bersama-sama dengan gabungan baru. Saya nyatakan, saya ucap terima kasih kepada
kepercayaan dan keyakinan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Presiden UMNO kepada saya untuk dilantik sebagai Exco Kanan. Yang pada pencaturan saya juga itu adalah ada satu amanah dan mandat yang sangat besar yang harus saya pikul. Saya mengalami dua keadaan yang jangan bersuasana. Pertama, saya pernah menjadi ahli Exco Kerajaan Negeri ketika waktu Barisan Nasional. Kerajaan yang diterajui dan juga didominasi oleh parti saya waktu itu. Dan saya juga pernah jadi pembakar, tidak berada dalam kerajaan pun ketika waktu kita kalah dalam PN14. Dan sekarang ini saya berada dalam kerajaan tetapi berkongsi kuasa dengan musuh lama saya. Musuh lama parti saya, UMNO dan Barisan Nasional. Dan ini bukan satu perkara yang mudah untuk kita lalui saat-saat untuk bersama setelah kita bergaduh dan bertempur sekian lama. Tetapi saya memegang satu konsep. Apa yang saya pegang? Saya tekankan kepada kepimpinan Negeri Sembilan, kepada anak-anak buah saya, kepada semua pemimpin-pemimpin Negeri Sembilan bahawa hari ini kita sudah diberi mandat dan amanah oleh rakyat untuk menerajui kerajaan semula. Tetapi tidak seperti dulu. Suasana sudah berubah. Suasananya berubah bagaimana? Yakni berkongsi kuasa dengan rakan parti kita di dalam kerajaan perpaduan seperti yang dilakukan oleh kerajaan pusat. Maka pemahaman ini mesti ada. Understanding di kalangan pemimpin parti itu dulu saya terapkan. Maknanya persefahaman ataupun pemahaman, understanding di kalangan pemimpin parti untuk menerima seadanya perkongsian kuasa di negeri yang kita bakal terajui. Selepas itu, kita mula bekerja. Bulan pertama, kedua, ketiga, sehinggalah hampir 1 tahun sekarang bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan daripada parti PKR yang menerajui kerajaan Negeri Sembilan. Dan saya dapati bahawa formula yang saya dan juga Datuk Seri Aminuddin Menteri Besar gunakan ialah bersefahaman. Respect each other. Saya menghormati Datuk Seri Aminuddin sebagai Menteri Besar. Dan saya yakin Datuk Seri Aminuddin sebagai Menteri Besar juga menghormati saya sebagai Ketua Parti di Negeri Sembilan. Bila ada perasaan hormat antara satu sama lain, Jana, adalah satu formula besar untuk menerajui satu negeri yang sangat penting bagi kami berdua lah. Bagi kami berdua, mandat yang diberikan oleh rakyat adalah lebih penting daripada perasaan saya dan perasaan Datuk Seri Aminuddin. Saya tahu Datuk Seri Aminuddin juga agak kekok bekerjasama dengan saya, iaitu musuh dalam parti beliau sejak sekarang. Tetapi beliau juga mampu untuk meletakkan satu perasaan itu ke tepi dan meletakkan kepentingan negeri dan rakyat sebagai satu pertamaan. Jadi daripada situ kita berhenti, daripada bulan ke bulan, kita melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab, dan yang penting ialah kita melaksanakan janji kita kepada semua rakyat dalam aspirasi perpaduan untuk rakyat seawal bulan 1 tahun 2024 sudah pun dilaksanakan walaupun kita diberi mandat pada bulan Ogos tahun 2023. Saya harap dengan formula baru ini, dengan gerak kerja dan gandingan baru ini akan memberikan satu hasil yang luar biasa kepada rakyat. Orang Melayu merasai nikmat kerajaan perpaduan ini. Orang Cina, India dan juga masyarakat orang sini juga dapat merasa nikmat pentadbiran kerajaan perpaduan ini di samping kita juga mendapat segala bentuk bantuan dan juga sokongan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Baik, Datuk Seri. Bagaimana setakat ini perancangan ataupun hal tuju baru yang Datuk Seri telah buat di kenduri portfolio yang Datuk Seri dalam bangsa ialah kemajuan desa, perdagangan dan komuniti dan juga pertanian, keterjaminan makanan dan juga kawasan. Tugas saya sebagai pemegang amanah untuk menjaga dua portfolio penting. Satu, makanan dan keterjaminan makanan, satu desa dan wilayah. Kedua-duanya berhubungan rapat dengan masyarakat luar bandar, dengan masyarakat dan juga orang luar bandar. Dan saya menumpukan kepada dua perkara segmen penting. Yang satu adalah untuk menampung soal yang kita katakan sebagai pengurangan ataupun shortage of our food. Dan saya lebih menumpukan kepada state food security, jaminan makanan supaya untuk tahun-tahun akan datang kita tidak lagi mengalami kekurangan makanan seperti yang berlaku waktu-waktu ketika ini kita berlaku shortage of beras,
kita berlaku kekurangan bekalan beras, putih tempatan, berlaku kekurangan bekalan apa pun yang berlaku ketika sampai di waktu dan ketika. Jadi saya mengambil itu sebagai satu benchmark kepada saya. Jadi saya telah meletakkan KPI kepada semua pengarah di bawah agensi saya dalam tempoh 3 tahun, dalam tempoh 5 tahun dan dalam tempoh 10 tahun. Sesuatu harus kita lakukan untuk memastikan supaya jaminan bekalan makanan, utama makanan ruji rakyat, yakni nasi, beras, lepas tu bekalan telur, daging dan juga bekalan daging lembu termasuk sayur-sayuran mesti tidak mengalami kekurangan lagi di Negeri Sembilan. Untuk itu kita melakukan pelbagai perkara. Pertama, kita tidak mau lihat lagi sawah-sawah tebiar di Negeri Sembilan tidak diurus dengan baik. Program pemulihan sawah tebiar di Negeri Sembilan berjalan secara rancak sekarang dan kerajaan telah meletakkan itu sebagai satu aktiviti utama untuk pemulihan bekalan food security ataupun security makanan di Negeri Sembilan. Selain daripada itu, kita melakukan berbagai bentuk pendekatan untuk pastikan semua tanah-tanah yang boleh menghasilkan makanan, tanah-tanah yang berkaitan dengan pertanian mesti diusahakan oleh masyarakat tempatan, apatah lagi oleh masyarakat-masyarakat yang telah pun kita katakan sebagai masyarakat agensi pihak ketiga untuk menguruskan semua hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Saya juga tidak melupakan soal yang berkaitan dengan desa dan wilayah ataupun kebangkitan kesejahteraan masyarakat desa, utamanya masyarakat kampung, masyarakat orang asli dan juga masyarakat luar bandar. Dalam soal kemudahan infra, kita tentunya mengalami masalah yang berkaitan dengan jalan kampung, jalan pertanian, rumah yang perlu dibaiki, rumah yang perlu dibina termasuk bagi masyarakat orang asli. Dan secara dasar dan umumnya, kesemua itu telah saya letakkan di dalam satu bentuk blueprint baru ataupun hala tuju baru untuk kedua-dua portfolio ini supaya dapat dijadikan sebagai satu legal binding ataupun yang kita katakan sebagai satu perkara asas yang mesti diikuti oleh setiap pengarah di bawah jabatan saya, waimah pengarah baru yang datang ataupun exco yang baru yang bakal menggantikan portfolio saya nanti, supaya kita dah sediakan landasan gerak kerja dan hala tuju baru untuk kedua-dua portfolio ini. Dan saya harap ianya bergerak dalam keadaan yang seperti yang kita susun. Dan selain daripada itu, penumpuan saya kepada generasi, tentunya kepada generasi Felda. Dan aku faham saya membawa isu Felda di Dewan Rakyat setiap kali sidang Dewan Rakyat. Dan saya tidak pernah melupakan tentang perkara serta pendekatan yang mesti diambil dan juga mesti diberi perhatian oleh pihak kerajaan terhadap generasi kedua, ketiga dan keempat Felda. Supaya mereka juga turut menjadi perhatian dan turut diletakkan di bawah radar dan anak mata kerajaan. Sure. Banyak sebenarnya perancangan yang akan diuruskan di selepas ini. Baik, jika kita lihat dari perspektif umum pada ketika dan masa ini, terlalu banyak kritikan terhadap kerajaan persekutuan, terhadap beberapa isu, terutamanya macam yang kita sebut tadi, kos sara hidup, janji-janji surat pilihan raya dan juga lain-lain. Jadi bagaimana UMNO itu sendiri di Negeri Sembilan menangani isu ini bagi menghadapi PRU yang datang? Mungkin adakah isu persekutuan ini berdampak sampai ke peringkat negeri atau bagaimana? Kita tak boleh lari daripada isu nasional. Isu nasional ini juga memberi kesan pada pengaruh dan sokongan rakyat kepada parti. Waimah walaupun Negeri Sembilan menjalankan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang, tetapi isu nasional ini juga memberikan kesan kepada sokongan rakyat. Yang penting bagi kita ialah penjelasan. Karena itu saya pun turut menekankan kepada kepimpinan negeri, kepada semua ahli exco dan semua adun-adun yang mewakili kerajaan perpaduan supaya turun ke kawasan Kargobi sekerap mungkin, berjumpa dengan rakyat, jelaskan kepada rakyat tentang dasar kerajaan, tentang perkara yang dilakukan oleh kerajaan, tentang hala tuju kerajaan, dan yang penting sekali perlu dijelaskan kepada rakyat ialah bagaimana dan apakah langkah kerajaan dalam proses untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang. Hari ini rakyat menerima tekanan kos hidup. Kita jelaskan kenapa perkara ini timbul sekarang. Kerana kita melalui 3 tahun
serangan wabak COVID-19 yang kesannya kita tengok sekarang. Kerana kita melalui proses krisis politik yang berpanjangan sejak PA14, 4 tahun bertukar 4 kali Perdana Menteri, keyakinan pelabur luar kepada negara tidak ada, maka kesan ekonomi yang kita terima sekarang. Hari ini dikatakan contoh kalau dikatakan bukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Katalah Jalaluddin alias jadi Perdana Menteri ketika rakyat sama. Kalau katalah Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ketika rakyat sama. Katakan Mahathir Mohamad jadi Perdana hari ini ketika rakyat lebih teruk daripada sekarang. Malah siapa juga. Kerana sebagai Perdana Menteri, apatah lagi Perdana Menteri ketika dan waktu ini akan mengalami masalah yang sama. Di mana tekanan ekonomi, kos sara hidup yang meningkat, masalah yang berkaitan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan urusan rakyat akan didukung oleh Perdana Menteri sekarang. Saya nak ucapkan tahniah jugalah. Kadang-kadang saya letakkan salute juga sekarang ini kepada Yang Berhormat Perdana Menteri di atas langkah dan gerak kerja luar biasa beliau untuk mengatasi semua masalah ini dalam jangka masa yang pendek. Kan itu kita dapati dalam soal kos sara hidup semakin hari semakin baik sekarang. Pelaburan daripada luar semakin hari semakin meningkat. Keyakinan rakyat dan pelabur luar dapat dipertingkat dan dibaik pulih dalam tempoh masa yang begitu singkat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan anggota kabinet kita. Dan ini harus dilakukan oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri supaya rakyat lihat bahawa ada perubahan, ada hala tuju yang dibawa oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk kepentingan rakyat. Dan saya fikir, saya yakin rakyat sentiasa menilai perkara ini. Kalau ini dapat dilakukan oleh kerajaan pusat, oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, oleh Yang Berhormat Menteri Besar, kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tidak menimbulkan masalah kepada rakyat, saya yakin pada PIU 16 nanti kita akan menjadi antara parti dan kerajaan dominan di pusat dan juga di Negeri Sembilan insyaAllah. Baik, itu yang sebagai pemimpin utama UMNO bagi Negeri Sembilan ini. Bagaimana Datuk Seri UMNO Sdn Banteng ada pendapat dan atau bagaimana kepada wakil rakyat atau pemimpin di negeri? Saya berjumpa dengan Adun setiap bulan, semua Adun Barisan Nasional. Saya cek ke semua Adun, walaupun Adun kata saya bukan orang baru, saya orang lama, perlu apa untuk kursi perhubungan semak kerja saya kata no, this is my time, ini waktu saya. Dan yang penting bagi saya ialah saya melihat semua kawasan yang diwakili oleh Adun Barisan Nasional khususnya memberikan khidmat semaksimal mungkin kepada rakyat. Saya tidak mahu menerima sebarang rungutan ataupun sebarang ketidakadilan kepada pengundi-pengundi Barisan Nasional dan juga pengundi kerajaan perpaduan di kawasan-kawasan yang diwakili oleh Adun Barisan Nasional khususnya. Dan saya juga tidak mahu membiarkan adun-adun yang memerlukan bantuan dan dukungan serta sokongan daripada pemimpin-pemimpin tertentu, tapi kita tidak berikan bantuan untuk membolehkan mereka ini menjalankan tugas dan tanggungjawab sehabis baik. Dan saya mahu supaya keseimbangan antara tanggungjawab kerajaan dan tanggungjawab parti itu dapat berjalan dengan seiring pada setiap waktu dan ketika. Dan saya yakin apabila keseimbangan ini dapat kita laksanakan, maka parti akan terus mendapat kepercayaan dan juga keyakinan daripada rakyat. Tugas saya ialah supaya apabila saya tidak lagi mengepalai parti saya ini di Negeri Sembilan, maka parti boleh terus bertahan, malah bertambah dan bertambah daripada tahun ke tahun yang akan diisi oleh generasi muda. Saya tidak fikir bahawa parti ini harus ataupun maksudnya saya terus-menerus mengepalai parti ini buat tempoh-tempoh yang begitu lama. Saya fikir sampai masanya parti UMNO di Negeri Sembilan ini harus diterajui, harus diketuai oleh generasi muda, oleh mereka yang lebih berpengalaman dan juga yang boleh bekerja untuk memastikan parti ini terus relevan untuk tempoh 20 ke 30 tahun yang akan datang. Saya tak meletakkan untuk survival bagi tempoh 5 tahun atau penggal yang akan datang, tapi bagi tempoh yang akan lama, 30 ke 50 tahun yang akan datang, insyaAllah, di Sembilan akan terus kukuh.
Itu sih tadi Datuk Sri jelaskan mengenai kepimpinan di Peringkat negeri. Bagaimana pula hubungan pejabat UMNO dan adun UMNO dengan masyarakat Sembilan? So far so good. Saya boleh letakkan bahawa saya rasa sangat bangga dengan performance semua adun Barisan Nasional setakat ini. Bagi tempoh setahun ini, saya dapatkan laporan daripada pihak yang tertentu dan juga saya juga lihat perkembangan semua adun Barisan Nasional. Saya boleh katakan bahawa performance mereka sangat membanggakan saya. Dan saya harap supaya mereka boleh bertambah baik lagi dan mempertahankan rekod ini untuk kepentingan rakyat. Baik, Bersih. Ini kalau terlihatkan media sosial dan sebagainya, kebanyakan ahli-ahli parlimen dari kerajaan maupun pembangkang nampak aktif hampir di semua platform seperti TikTok, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi berbanding di peringkat 2 hanya segelintir yang kita nampak menyerlah. Di Negeri Sembilan nampaknya masih juga kurang menyerlah. Apa nasihat Datuk Seri untuk adun UMNO, terutamanya untuk memperkasihkan lagi media sosial? Sebahagian daripada agenda pertemuan bulanan kita ialah kita melaporkan tentang performance adun oleh Biro Pilihan Raya UMNO dan Barisan Nasional. Dan daripada antara laporan ini ialah dalam soal pelibatan adun yang terlalu sedikit ataupun peratusan pelibatan adun yang agak minima di dalam media sosial. Saya juga orang kata apa, simpati dengan beberapa masalah yang mereka hadapi. Antaranya ialah masalah yang melibatkan kos, masalah yang melibatkan kepakaran dan sebagainya. Tetapi ini adalah merupakan satu tanggungjawab dan satu perkara yang baru yang harus mereka lalui dan juga ceburi dengan aktif untuk masa yang akan datang. Saya percaya ini akan menampakkan perubahan demi perubahan dari masa ke semasa, insyaAllah. Saya yakin pelibatan mereka dalam media sosial akan menjadi lebih baik masa ke semasa. So kita tahu sekarang dalam media sosial memainkan peranan yang sangat penting dan baik. Tapi kita kebergantungan kita kepada media sosial yang melampau juga tidak baik untuk rakyat. Jadi kita mesti ada keseimbangan. Baik, kita sebenarnya banyak lagi yang kita kongsikan ni. Soalan yang terakhir kepada Nabi Wasif, daripada 13 negeri yang ada UMNO, hanya Negeri Sembilan sahaja mencatatkan tingkat kecemerlangan dalam pilihan raya mutakhir ini. Jadi apakah harapan dan juga petua dan nasihat pertama buat generasi pelampis untuk membawa UMNO ini dalam masa 22 tahun yang akan datang ketika usia UMNO kita tahu akan dijenar 100 tahun pada 2040? Ya, perjalanan lebih jauh lagi untuk mencapai UMNO 100 tahun. Perjalanan masih terlalu jauh. Dan itu saya dah sebut tadi ya. UMNO mestilah kita wariskan kepada bakal pemimpin yang berkualiti. Pemimpin yang mempunyai hala tuju, pemimpin yang mempunyai wawasan dan pemimpin yang sudah diuji ketahanan pemikiran dan juga urus takbir sebagai seorang pemimpin untuk menjaga parti yang begitu bersejarah, parti yang begitu berjasa kepada rakyat. Kerana itu di Negeri Sembilan, penggal ini adalah penggal yang sangat penting kepada UMNO, yakni untuk membuktikan kepada rakyat mereka tidak salah pilih. Mereka tidak salah buat keputusan ketika PRN tempoh hari berbanding dengan negeri yang lain. Jadi pembuktian ini harus dibuat oleh semua pemimpin parti, terutamanya adun-adun dan juga pimpinan parti di bahagian-bahagian supaya meneruskan hikmat seperti biasa, malah menambah baik. Saya berjumpa juga dengan pimpinan pemuda, wanita dan menteri supaya banyak berfikiran dan bergerak di luar kotak untuk kita, orang kata apa, untuk kita adakan engagement kita dengan generasi muda, dengan generasi yang lebih jauh ke hadapan berbanding dengan generasi dahulu dan buat penglibatan dengan kesemua kelompok masyarakat dari masa ke semasa untuk meletakkan UMNO sebagai parti tempat rakyat bergantung untuk tempoh yang agak lama. Maknanya bagi tempoh puluhan tahun akan datang, rakyat masih memerlukan UMNO sebagai parti mereka, apatah lagi dalam memastikan perpaduan di kalangan rakyat mestilah didominasi oleh UMNO dan Barisan Nasional, insyaAllah. Baik, Datuk Syed.
banyak lagi sebenarnya ini kita kongsikan, kita paparkan kepada masyarakat di luar sana, tapi masa kami izinkan, mungkin selepas ini ada jemputan lagi, tak InsyaAllah. lebih ke Pejabat Datuk Seri untuk mungkin ada berbual eksklusif Ya. masa ini lagi. Jadi Datuk Seri, salam Ramadan kami ucapkan, selamat berbuka, selamat menjalani ibadah puasa pada kali ini, dan itu saja dari kami, Suara TV daripada saya Jannah Jaidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.